Hafiz lagi, faqih lagi. Faqih. Faqih tu bukan faqih biasa, mujtahid. Dia mujtahid. Abid, ahli ibadah pula. Ahli ibadah pula. Imam, hujjah, min ru'usit tabaqat as-sabi'ah, termasuk dalam kepala generasi ketujuh. Tabaqah tu generasi ketujuh. Wa kana rubama dallasa, kadang-kadang dia ada juga melakukan tadlis. Matinya pada tahun 161, kelahirannya 77. Kata fit taqrib wal khulasa. Qultu, itu dia betul. Ini dia kata, qala al-hafiz fi tabaqat al-mudallisin wa hum, maksudnya al-mudallisun ala maratib, ada beberapa peringkat pula, ada beberapa kelasnya pula mudallisun. Yang pertama iaitu orang yang tidak dikatakan, tidak disifatkan dengannya, melainkan secara nadir, jarang disebut dia sebagai mudallis, seperti Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yang kedua, man ihtamal al-a'imma tadlisan wa akhraju lahu fi as-sahih li imamatihi wa qillati tadlisihi fi jambi ma rawa kathawri. Kata dia, ini kelas dua mudallis, iaitu orang-orang yang para imam menerima tadlisnya, walaupun dia riwayatkan secara tadlis dia kata gitu. Macam di sini, haddatsana Sufyan an Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dia riwayat secara anak-anak. Bila mudallis beriwayatkan secara anak-anak, ada kemungkinan berlaku inqita', putus. Mana tidak secara langsung diambil daripada Abdullah, daripada orang lain. Boleh jadi juga daripada Abdullah tu. Kalau dia ambil daripada orang lain, dia tak sebut orang tu pun tidak salah, mengikut kaedah riwayat secara anak-anak. Sebab di situ sudah ada isyarat dah, bahawa sama ada perawi di atasnya tu diambil secara langsung daripadanya ataupun tidak secara langsung. Dengan sendiri dah, kena faham selalu. Kalau riwayat secara anak-anak. Tapi kalau perawi itu, perawi mudallis, kena beringat. Jadi Sufyan ni lagu mana? Ni ulama-ulama, imam-imam terima tadlis dia. Wa akhraju lahu fi sahih, dan mereka, walaupun dia ni mudallis dan dia melakukan tadlis, tapi mereka ambil juga, bubuh dalam kitab-kitab sahih. Pasal apa? Pasal kedudukan dia tu sebagai imam. Sebab Imam Malik tu lah, mursalat dia tu kan, marasil Malik tu tinggi, terima belaka. Balaghat Malik tak ada sebut sana, pasal kedudukan dia. Orang ni sampai begitu, kadang-kadang tanya bisa dah. Tanya bisa kan, siapa terima. Dan kerana sedikit tadlisnya, bukan banyak, dia tidak banyak melakukan tadlis, sedikit. Kalau nisbah kepada apa yang diriwayatkannya tu sebanyak tu kalau nak kira, ada tadlis sikit-sikit tu, tak apalah, tak banyak. Sebab tu ulama terima. Hak lagu mana ni yang kelas dua, kathawri, seperti al-thawri. Au kana la yudallisu illa an thiqatin kabni Uyainah. Ibni Uyainah tu Sufyan bin Uyainah, dia melakukan tadlis juga, tetapi orang yang dia tak sebut tu mesti orang yang orang yang thiqah. Jadi ulama pakai juga, kalau dia tak sebut tu orang thiqah. Seperti Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab, dia ada juga melakukan tadlis, dia tak sebut, tapi orang tahu dah, kalau dia tak sebut tu siapa ni? Tua dia Abu Hurairah. Bila begitu, jelas. Intah. Lepas tu dia nak tahu mana di sini ni Sufyan al-Thawri. Ada setengah-setengah ulama kata dak Sufyan bin Uyainah, duk gelidah pula di sini. Dia kena tengok dalam riwayat yang lain.
Dalam riwayat yang lain ada sebut mengatakan bahawa Sufyan di sini ialah Sufyan Ats-Tsauri dalam meriwayatkan hadis ini, bukan Sufyan bin Uyainah. Wa haddatsana qala. Pusing sanad, start semula pula sanadnya. Qala, siapa qala? Imam Tirmizi berkata. Wa haddatsana, moga ataf pada haddatsana Qutaibah tadi. Faham ke tidak? Aku hati molek tu. Mula-mula ni. Cara dia. Qala wa haddatsana. Jadi qala tu siapa? Anak murid Imam Tirmizi ni Al-Lu'lu'i tu kata. Qala, Tirmizi kata, haddatsana Muhammad bin Bashar. Dengan sanad satu lagi Imam Tirmizi berkata haddatsana Muhammad bin Bashar. Gitulah. Kalau ada kita baca kan qala wa haddatsana. Gitu cara. Jadi wa haddatsana itu apa? Ada waw tu ataf kepada haddatsana yang pertama. Mana dengan sanad yang lain Imam Tirmizi berkata haddatsana Muhammad bin Bashar dan seterusnya lah ke atas tu. Kenapa harus selalu dan sebab kita kata mula-mula wa bihi qala haddatsana. Tu kena baca lagu tu lah. Kata tadi wa bihi qala haddatsana Qutaibah. Wa bihi tu bis sanadil madhkur, dengan sanad yang sudah sebut dah. Kalau anak sanad anak tak payah nak sebut habis, panjang lah nak sampai ke Tirmizi tu. Tu yang kitabnya Tirmizi, jadi start dengan dia lah. Tapi kita royak tu ada berhubung ke, ada bersambung ke? Ada. Sebab tu kita kata wabihi, yani bis sanadil madhkur muqaddaman, bis sanadil madhkur fi awalil kitab. Ikutlah nak kata apa? Qala haddatsana. Qala tu Imam Tirmizi lah. Haddatsana Qutaibah, Imam Tirmizi lah. Dia pergi suk kepada pengarang dia. Itu caranya kitab dulu ni. Kitab hadis dia ada lagu tu. Apa tu? Pengaruh cara sanad ni dia bukan dalam hadis saja. Pengaruh dia pergi dalam luar. Kalau baca Muzhir tu kan, dia ada sanad. Dia bincang bab sanad saja dalam luar. Ada juga. Baru kemah, baru boleh diyakini. Dia kata si bawah kata, tahu mana si bawah kata? Tahu mana? Kalau dalam kitab dia Al-Kitab tu tak apalah, ada Al-Kitab tu. Tak tengok ni baru ni. Ada Al-Kitab si bawah. Ni baru ni. Ada nama dia Al-Kitab. Kitab si bawah 4 jilid. Waktu nahung tinggi. Ulama kata sepuluh laut yang dalam tengah laut berperahu setara mu lagi. Berperahu setara mu. Dia kena kapal besar tu. Minyak banyak. Kena nakhodanya hebat. Cukup peralatan dia, cukup bekalan dia bang badan. Ulama-ulama menggambarkan Alkitab itu seperti laut. Dia luar tengah laut. Lepas tu dalam sejarah pun ada sanad juga. Jadi kita nak tahu sekarang ni hak mana mempengaruhi hak mana. Hak mana hak asal? Hak asalnya hadis. Sanad-sanad ni kaedah hadis. Tetapi pengaruh dia tu buat pergi kepada ilmu-ilmu yang lain, pakar juga. Bila pakar hak ni kemah lalu. Gitulah. Dia pengaruh. Dia kena hak kuat mempengaruhi hak kuat. Orang putih lah kita kata, pengaruh dia. Jadi habis orang pakai pakaian dia. Pengaruh dia lah. Pengaruh dia. Makanan dia tak tahu mana, jadi sedap habis makanan dia. Padahal tak sedap pun kata sedap dah. Itu pengaruh. Pengaruh ni jangan, bukan pengaruh dalam bab kitab, dalam ilmu saja, macam-macam pengaruh. Kalau zaman dulu, lepas tu pakai kuk habis. Pakai orang Jepun, pakai orang Cina, pakai orang Melayu, pakai kuk. Naik tai. Itulah. Zaman dulu ketika pengaruh Arab kuat, orang Cina pakai jubah, janggut pakai pio. India pun pakai pio. Kita tengok, itu sejarah ketika kuat. Memang betul. Adat dunia tu lagu tu. Kalau dalam bab ilmu ni, bab sanad, kalau ada sanad ni
asal dia maklumat hadis, bukan asal dia sejarah. Walaupun dalam sejarah tu ada sanad. Kalau kita baca kitab Tabari misalnya, ada sanad, walaupun sejarah ada sanad. Jadi dia pakai tu mengikut kaedah ni, mengikut kaedah ni. Tak apalah, kita tengok sini. Panjang cerita tu, baca situlah. Abdul Rahman bin Mahdi. Ini orang besar-besar saja ni. Orang besar-besar saja. Bacalah dalam tu. Sufyan orang besar. Hak datang dia. Orang tak berapa besar. An Abdullah bin Muhammad bin Aqil. An Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dia ambil daripada ni. Dia ambil daripada Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah tu siapa? Anak Sayyidina Ali lah. Muhammad ibn al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah tu ibu dia, mak dia, dikaitkan dengan ibu dia. Jadi kalau bukan Muhammad bin Ali, padahal sebenarnya kalau mengikut bin biasa ni bin ayah, tapi ada kalanya orang ni dinisbahkan kepada mak dia kerana mudah. Kalau sebut Muhammad bin Ali, mana pun dah panjang cerita. Muhammad ibn al-Hanafiyah, anak Ali lah juga, tapi bukan dengan mak Fatimah tu, mak Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Nama mak dia Khawlah, nama sebenar, tapi daripada puak-puak Hanafi lah, Bani Hanifah. Di kalangan anak-anak Sayyidina Ali sebenarnya inilah hak paling alim. Hak paling alim, lebih alim lagi daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi orang kita duk sebut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, pengaruh dia. Kalau nak kira dari segi alim, hak ni anak Sayyidina Ali, hak paling alim mengikut ulama. Dari segi alim, dari segi lain, di sisi Tuhan tu kita tak tahu kan. Kena tengok hadis lah waktu tu. Tapi kalau dari segi hak maklum ni, memang dia paling alim. Bahkan ada Syiah yang menjadikan dia ni sebagai imam.